Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada malam ni siri yang ketiga pengurusan jenazah kita akan fokuskan kepada ilmu-ilmu berkaitan dengan mengkafankan jenazah, solat dan menanam. Jadi tiga benda dalam tempoh 1 jam ni insya-Allah mudah-mudahan mudah-mudahan. Dan seperti biasa saya perlukan seorang volunteer model nak cari yang tua ke yang muda? Boleh belaka semua ya. Kita cari yang muda lah, pakai seluar. Baik tuan-tuan, peralatan yang kita perlukan untuk mengkafankan jenazah, sebaik-baiknya kita ada tikar besar. Kalau kat kampung pakai tikar mengkuang. Ataupun apa-apa tikar lah kat bandar ni tak pakai mengkuang lah, tikar plastik ke. Ataupun di rumah kita ada toto. Toto pun boleh. Ataupun sekurang-kurangnya apa-apalah tilam untuk kita alas. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada kain kafan. Kain berwarna putih. Seperti mana saya pernah bagi tahu tuan-tuan, apabila mati jenazah, maka 4 benda yang kita kena uruskan kepada jenazah. Yang pertama, kita kena mandikan. Yang kedua, kafan. Yang ketiga, solatkan. Dan yang keempat, kena tanam. Sekurang-kurang mengkafankan jenazah ialah dengan sehelai kain. Apa-apa sahaja kain yang asalkan membalutkan jenazah itu maka sudah membadai. Itu sekurang-kurang. Seperti kalau kita naik ke bukit bersama-sama dengan kawan, sesat, salah seorang daripada kawan kita mati, kita tak standby pun bawa kain kafan. Jadi macam mana kita nak uruskan kawan kita tu? Jadi apa sahaja kain-kain yang ada kita bawa, sama ada baju, kain, plekat, ataupun apa-apa sahaja yang boleh membalut jenazah, itu sudah mencukupi. Kalau tak ada kain, kita carilah daun-daun kering ke apa, daun-daun balut badan dia, sekadar membalutkan jenazah untuk melepaskan salah satu daripada 4 tanggungjawab ke atas jenazah. Baik, sebaik-baik kain kafan ialah kain yang berwarna putih. Sebaik-baik dan seafdalnya, sunnahnya kain warna putih. Warna apa pun sebenarnya tak ada masalah. Nak pakai warna biru kah? Sebab dia peminat warna biru. Nak warna pink ke? Kot lah. Warna pink tu sebab peminat pink. Aku putih ke apa tak kisahlah. Tapi sebaik-baik dan seafdal kain jenazah ialah yang berwarna putih. Sekarang kita nak cerita bukan sekurang-kurang, kita nak buat yang terbaik. Jadi kita pilih kain yang berwarna putih. Dan kain yang kita akan balut jenazah itu ialah dengan 3 lapisan. Itu adalah seafdal-afdalnya. Tetapi sekurang-kurangnya 1 lapisan sudah cukup. Okey, kalau 3 lapisan, kita memerlukan kain panjangnya 11 meter. 11 meter. Okey, dan kain tu ukuran lebar dia ialah 60 inci. Okey, kain 60 inci sepanjang 11 meter. Itu sekurang-kuranglah. Kalau tuan-tuan pergi kedai yang biasa jual kain-kain kafan ni, bagi tahu dia, saya nak kain untuk jenazah. Dia akan siap potong, dia tahu dah berapa meter dia akan siapkan. Biasanya dia akan bagi lebih daripada 11 meter. Biasanya. Sebab kain tu, kalau untuk semata-mata mengkafankan, 11 meter cukup. Tetapi kalau kita nak gunakan untuk lain, untuk mandikan, untuk buat bantal dia, nak buat macam-macam, biasanya lebih 12 ke 13 meter. Okey? Ni kain saya dah potong 11 meter. Tetapi saya belum potong untuk sehelai-sehelai. Okey, kain 60 inci. Kain dia pula ialah kain cotton. Bukan kain licin macam baju kita tu. Berkilat-kilat. Sebab apa? Sebab kain cotton ni dia kalau dia grip badan kita cantik. Kalau kain licin, kalau kita dah balut-balut, nanti kan kita nak angkat lama-lama dia akan jadi longgar, boleh terbuka kain licin. Sebab tu kita cari kain cotton. Supaya kalau kita dah balut jenazah, kita ikat dia akan jadi kemas cantik. Kain cotton. Baik. Kita akan belajar macam mana cara nak memotong.
Tuan-tuan, sekarang ni ramai dah orang jual kain kafan. Bermacam-macam jenis kain. Bukan bermacam-macam jenis kain, bermacam-macam set. Macam saya pernah tunjuk sebelum ni, dalam satu kotak ada set kain kafan yang dah siap potong. Dia dah siap potong untuk kain kafan, kemudian dah siap buat baju. Jadi tuan-tuan tak payah belajar, tak payah susah-susah nak belajar cara memotong. Tetapi malam ni saya nak ajar juga cara memotong. Kod-kod. Kita tak dapat kain yang dah siap potong tu. Macam mana kita nak potong? Okey tuan-tuan. Selain daripada peralatan dia kain kafan, kita perlukan tikar ataupun toto. Kemudian kita perlukan gunting. Macam mana nak potong kalau tak ada gunting? Takkan nak potong pakai pisau. Cari gunting. Kalau orang yang profesional, dia akan pakai telitip ni. Untuk ukur kain jenazah tu. Kain kafan tu. Cukup 1 meter ni. Panjangnya 1 meter. 1 meter panjang ni. Okey? 1 meter. Kalau orang yang tak profesional, dia tak pakai benda ni. Dia pakai tarik gitu. Itu yang tak profesional. Tapi yang profesional tu dia pakai telitip. Kemudian kita perlukan juga serbuk cendana. Serbuk cendana ni nak buat apa? Ini tuan-tuan rasa-rasa siapa yang nak nampak wajah licin, boleh sapu di pipi nampak kuning-kuningan. Nampak putih nanti. Kemudian kita perlukan juga serbuk kapur baros. Ni kapur baros serbuk. Kalau tak ada serbuk kapur baros, dia kapur baros yang ketul-ketul tu, tak payah. Kapur baros ni tak penting pun. Yang serbuk cendana ni pun bukanlah wajib. Tetapi dia sekadar aksesori. Aksesori. Kemudian ada kapas putih kalau jenazah itu berdarah. Kita kata kalau jenazah berdarah, hidung, mulut, telinga, maka kapas ni kita perlukan untuk tutup. Kemudian ada minyak wangi, minyak atar ataupun celak. Dan ada kain batik lepas. Dan ada kapas gulung sekurang-kurang 3 gulung. Okey. Baik. Sekarang kita nak belajar macam mana nak cara potong. Okey, kita buat 2,5 meter. Kita potong 2,5 meter sebanyak 3 helai. Okey. Kita bagi ahli profesional kita memotong. Macam mana dia nak potong. Sama tolong bantu. Dia potong kain kafan ni memang perlukan beberapa orang. Nak kena tarik, nak kena ukur. Buat 2,5 meter. Okey, 2,5. Okey. Macam mana nak lipat tu? Lipat. Baik. Kalau orang kampung-kampung, dia potong sikit pun dia tarik. Kan biasa tengok kan? Itu tak cantik tuan-tuan. Nanti kan dia jadi berbulu-bulu. Kita buat cara orang tak profesional, kita gunting sampai habis. Sama potong. Jangan terpotong tangan potong. Senang je tuan-tuan potong kain. Okey, potong sikit, tarik. Okey, buat 3 helai. Buat 3 helai. 3 helai. Betul, buat 3 helai. Menyediakan kain kafan kebiasaannya setengah jam. Dia potong-potong mestinya tak sampai setengah jam pun. Jadi kita boleh set masa kita. Kita nak mandikan sekurang-kurang mandi tu setengah jam. Kemudian kita nak kafankan setengah jam. Jadi kita dah dapat set, baik. Kita nak mula menguruskan jenazah pada jam berapa, kita jangka selesai jam berapa, kita boleh mesej kepada ahli qariah, insya-Allah jenazah akan disembahyangkan pada jam berapa. Kita dah boleh set masa kita. Jadi 2 orang kita punya pembantu ni adalah imam dan bilal jenazah. Jadi selepas ni kalau setelah ketiadaan saya, mereka lah yang akan menguruskan jenazah saya dan jenazah selepas-lepasnya. Sebab tu kita perlu menyediakan orang-orang muda sebagai pelapis. Ingat tuan-tuan, yang pertama dalam pertemuan-pertemuan lalu kita, saya pesan sangat kepada ahli keluarga supaya sekurang-kurang dalam keluarga kita ada seorang yang boleh menguruskan daripada A sampai Z tentang kematian. Tentang kematian.
Kenapa? Jangan kita serahkan, alah kat kampung aku dah ada Tok Imam, ada Tok Bilal, ada orang masjid, kita serahkan pada orang masjid. Sebab suatu ketika boleh terjadi kita sendiri yang akan menguruskan jenazah itu secara bersendirian. Ataupun kita dengan kumpulan tetapi kumpulan kita semua tak tahu. Sebab tu perlunya ada ilmu. Contohlah dia naik kapal terbang, terhempas kat mana-mana, tapi dia selamat, kawan-kawan lain mati, ada beberapa orang yang hidup, jadi nak menguruskan jenazah yang mati itu macam mana? Kan? Okey, ni dapat 3 helai. Betul? Okey. Kemudian potong lagi 3 meter. Itu lebih berapa? Cuba tengok. Baik. Pendek je. Ni betul ke 2,5 meter ni? Ha? Betul dah 2,5. Sepatutnya cukup. 2,5, 2,5. 5. Tambah 2,5. 7,5. Tambah 3. 10,5. Jadi pendek. Masya Allah. Tak apalah. Okeylah, mana-mana yang ada lah. Okey tuan-tuan. Yang ini, okey. Yang ini kita nak belajar potong jubah. Kita nak buat jubah ni, baju dalam. Baju dalam ni bukan, jangan bayangkan baju dalam yang kita punya tu. Ni baju dalam kain kafan, dia perlukan 3 meter. Tapi yang ni dah potong 2,5, tak ada masalah. Kita kain ni terpotong lebih, tak ada masalah. Terkurang pun tak ada masalah. Sebab kita boleh adjust. Kain 2,5 meter ni adalah potongan standard. Orang yang tinggi pun boleh pakai, orang pendek pun boleh pakai. Kalau dia tu tinggi, kita contohlah, sebab kita dah siap-siap potong, kita tak ukur dulu jenazah. Dah siap potong, tengok-tengok, Masya Allah, jenazahnya rupanya panjang. Macam mana kita nak cukupkan kain yang kita dah potong tu? Cara dia ialah dengan kita masa kita nak bentang tu, cara lapisan dia, dia akan tarik sikit. Tarik ke sini. Nampak? Cara lapis dia, kalau lapis biasa, dia sama. Tapi kalau jenazah tu panjang, kita lapiskan atas tu, jadi panjang mana pun akan cukup. Begitu juga kalau jenazah tu gemuk, besar. Kain ni 60 inci je. Kalau biasa-biasa kita tutup tak sampai. Tapi macam mana kita nak cukupkan juga ialah dengan kita buka besar-besar lah. Ini belum buka lagi. Kita lapiskan dia begitu. Begitu. Dia akan jadi besar. Tetap akan cukup. Jadi bidang 60 inci kain boleh membalut tubuh sebesar mana pun. Tak ada masalah. Jarang sangatlah manusia tu besar-besar sampai tak boleh nak balut. Okey? Okey. Kita potong nak buat jubah. Jubah ni kita tengok ada setengah tempat. Ada setengah tempat dia potong kain kafan, dia buat jubah. Ada setengah tempat tak buat. Cukup memadai 3 helai tu je. Tapi kali ni saya nak ajar tuan-tuan buat jubah. Okey. Buat jubah. Okey. Sama potong sikit. Potong je tu. Saya pegang. Sama takut salah. Jadi tuan-tuan tengok, kita ambil bucu untuk kita buat lubang leher dia. Bahagian yang pendek kita akan letak kat belakang, bahagian yang panjang kita akan letak ke depan. Okey, kemudian kita buatkan sikit dia punya bawah ni. Nak buat butang ke, buat zip ke. Okey. Cukup. Kita bentang, buka besar-besar. Okey, kita bentang tu Kita bentang.
Tu kat tengah-tengah. Okey, kita sebenarnya kain kurang. Jadi kita bayangkanlah tuan-tuan, sebenarnya kain di bawah ni ada 3 lapis. Okey. Kemudian lapisan yang terakhir kita akan bentang baju ubah dia. Okey. Kedudukan leher dia dengan kain yang ujung ialah 3 jengkal. 1, 2, 3. Letak ujung leher dia. Oh, ni pun tersilap juga lagi ni. Sepatutnya jubah tadi kita buat 45 inci. Macam mana nak buat 45 inci? Dah terpotong, tak apalah. Lebar je. Tapi sebab dah terpotong, tak apalah tuan-tuan. Yang ada lebih tu kita buat tali. Cukup lah tadi ni. Ni pun pendek. Potong sikit ni. Potong sikit. Cut. Cut. Panjangkan. Sama. Tarik. Okay. Potong lagi sini. Okey. Potong. Okey, ni kita potong tali dia. Kita potong tepi jubah. Untuk kita dapatkan tali. Tali yang kita nak guna ialah sebanyak 5 utas. 5 utas. Tunggu. Okey. Okey, kita dah bentang. Yang pertama, kain bawah ni ada 3 lapis dan jubah selapis. Okey. Tekan. Tak ya. Panjang. Okey, tak apa. Ni betulkan dulu. Lipat. Okey. Okey. Baik. Ke atas ni nanti selepas kita dah selesai mandi jenazah, barulah kita akan ambil kapas. Kapas ni kalau saya bentang, dia akan melekat ke atas ni. Jadi sayanglah sebenarnya. Sayang dia jadi rosak kain ni. Jadi nampak kotor. Tapi nanti kalau berlaku betul-betul kematian, bentanglah. Bentang 1 lapis. Nampak dia melekat-lekat kat baju. Kapas ni. 2 lapis. Sebagai alas belakang jenazah. Bentangkan 1, 2. Sepanjangnya sampai ke bawah. Okey. Kemudian dah kita bubuh kapas tu, baru kita, ataupun sebelum kita bubuh kapas, kita tutup dulu. Tutup. Okey.
Okey. Okey tuan-tuan, memotong jenazah kain kafan, kita sediakan kafan ni ialah sebelum kita memandikan. Sediakan kafan dulu, dah bentang cantik semua, lepas tu kita tutup balik, baru kita pergi mandi. Lepas dah mandi jenazah, dah nampak siap, maka kita standbykan semula kain ni. Sebab kalau kita dah siap mandi, baru nak potong kain, dia akan ambil masa. Jenazah tu dah kesejukan dah. Jadi sebab tu kita sediakan kafan dulu, baru kita mandikan dia. Sebelum kita pergi mandi, tutup dulu. Takut orang pijak-pijak jadi kotor. Okey? Kemudian tali ni, kita masukkan. Bawah dia. Tarik. Sangat. Potong dulu. Okey, 5 tali panjang, 2 lagi tali pendek untuk ikat bawah kaki dia dan hujung kepala dia. Letak siap-siap macam tu. Okey. Ada kain lebih lagi, kita potong untuk buat serban dia. Okey, tarik. Serban ni pun ada setengah tempat dia tak pakaikan serban. Ada setengah tu dia pakaikan, terpulang. Pakai boleh, tak pakai pun boleh. Kita ni masa hidup, pergi semayang tak pernah pakai serban pun. Tapi nak mati, bukan main beria pakaikan serban kat mak ayah kita. Jadi pakai serban ni tak ada masalah. Nak pakai boleh, tak pakai pun boleh. Tapi kita buatkan je lah. Tunjuk kat tuan-tuan. Okey. Dah siap, kita pun pergi ke tempat mandi jenazah. Kita mandikan jenazah, dah siap-siap mandi semua. Mana jenazah? Okey, kita baling situ. Pakai pun tak apa, tak pakai pun tak apa. Baling sini dulu. Baling dulu. Kan kita angkat dia. Okey. Jenazah tuan-tuan. Saya ada pesan, tengok tempat kita nak kapan dengan tempat mandi tu, kalau jauh, sebaiknya kita pakaikan dia cawat. Cawat ni nak mengelakkan kalau berlaku titisan-titisan air daripada celah-celah punggung dia. Takut terkeluar. Jadi, daripada dia terkeluar, menitik habis semua, mengotorkan tempat kapan, ataupun kadang-kadang kita angkat-angkat tu menitik-nitik habis kena kain kapan. Kotor kain kafan. Jadi, nak bersih, kita buatkan kain cawat dia. Macam tuan-tuan buat lampen anak tu, lipat 3 segi macam tu, dan pakaikanlah, balutkan dia. Kita nak pakaikan? Kita pakaikan. Kita pakaikan. Entah. Okey? Macam kita pakaikan lampen untuk anak kita kan? Pasal kita ikat dia. Jadi pandai-pandailah cari kain buat besar. Sama ada nak buat lampen yang 3 segi macam ni pun boleh, ataupun ada satu cara lagi, dia buat macam cawat orang asli tu. Itu pun boleh juga, tak ada masalah. Dia macam-macam cara ada ni, cawat ni. Okey. Cawat macam ni, lepas tu kan dia tebuk lubang, dimasukkan tali. Dimasukkan tali, kita buatlah. Macam sumur, betul macam sumur. Jangan sorry.
Macam ni tuan-tuan. Macam semua tu betul. Sebiji je semua. Masukkan. Lepas tu, yang ni kita buat yang ni lah. Okay. Okay. Okey. Pandai jenazah ni memberikan kerjasama. Okey, macam tu. Kemudian tutup, ikat je. Okey. Okey, kita tutup. Baik. Dah siap kita nak angkat jenazah. Kita nak angkat ke tempat kain kapan. Waktu tu barulah kita buka semula. Okey. Buka Safwan. Buka sikit. Okey, kita buka. Ini kita kata bila dah nak angkat baru kita buka semula dan kita letak kapas tadi, letak sepanjang ni, buat 2 line. Jadi nampak besar, cukup untuk tampung badan dia. Okey, buka, kemudian baru kita angkat jenazah. Ini kita nak angkat ke betul-betul tuan suruh dia bangun je? Penat sebenarnya ni. Okey, ni kita akan angkat ramai-ramai. Jangan buka semua, dia terlipat sikit supaya masa angkat tu kita tak pijak kain kapan. Kalau tidak kotor, tapak-tapak lagi kita, biar terlipat sikit macam ni. Okey, angkat, letak macam tu. Pas-pas dia punya bahu dia, lubang kepala dia. Kemudian, okey, dia masih bertutup masih bertutup. Kita ambil kapas lagi, Kita akan bentang daripada bawah. Nampak kaki dia terkangkang kan? Kalau kita boleh rapatkan. Tapi ada setengah jenazah dia dah keras, tenganga. Dia tak boleh. Jadi kita ambil tali, ikat ujung jari dia. Tapi kalau dia boleh rapat cantik, tak apa. Dia akan tak payah ikat-ikat, tak apa. Kemudian kita ambil kapas. Kita akan tutup. Daripada bawah, tutup. Sampai ke atas. Sampai ke badan dia. Ambil sebelah lagi. Tutup. Habis semua. Jadi di bahagian bawah berlapikkan kapas, bahagian atas pun berlapikkan kapas. Okey. Ini bayangkanlah kalau dah ada kapas. Sebab saya kalau bentang betul-betul melekat habis baju dia. Okey. Kemudian baru kita tutup jubah dia. Orang soleh ni nak mati pun pakai kopiah lagi. Masya-Allah. Macam tu tuan-tuan. Tadi kita kata bawah dia ni dah berlapis dengan kapas. Tangan itu kita kiamkan. Kalau dia kiam cantik tak apa. Kalau kadang-kadang dia terbuka, dia dah keras, jenazah dah keras ni macam-macam karenah. Jadi kalau dia terbuka kita dah kiam pun tak boleh juga. Ambil tali ikat. Tapi kalau dia boleh kiam, tak ada masalah, tak payah ikat tali. Okey, ni jubah dia kita dah pakaikan. Kemudian lebih-lebih tu kita lipat dan masuk celah bawah dia. Masukkan celah bawah, Safwan. Masuk celah bawah. Jenazah nampak jubah dah cantik. Okey, kita nampak jenazah ni kelihatannya kain panjang masih terlebih-lebih kan. Tak apa, kita akan buat cantik-cantik nanti. Kemudian pakaikan sorban dia. Semua belum. Okey, nampak macam Tok Syekh dah. Contoh imam. Oh, sebelum tu lagi saya terlupa. Ni guna apa ni? Kapur barus dengan sebut cendana ni. Tadi lepas bentang kapas, taburkan sebut cendana. Yang kapas mula-mula bawah tadi. Taburkan sebut cendana, taburkan sikit sebut kapur barus. Ini guna dia sama ada dia nak mewangikan jenazah ataupun dia nak mengawetkan. Dia nak kasih tahan lama sikit tubuh jenazah. Tak guna pun tak ada masalah. Ada setengah tempat dia tak guna pun. Sebut macam dengan kapur barus ni. Ada setengah tempat dia guna. Itu pun tak ada masalah. Tengok jenazah.
Kalau dia bersih, tak keluar darah pada hidung telinga dia, tak payah tutup. Tapi kalau keluar darah hidung telinga dia, kita ambil putik kapas, potong kecil-kecil, sumbat lubang hidung dia. Buat sikit je, jangan nampak buruk sangat. Nah, itu kalau berdarah. Kalau tak berdarah, tak payah tutup. Okey. Kemudian, dah siap tadi, dah balut semua. Kita pun mulalah nak membalut satu persatu. Okey. Daripada balutan sebelah kiri dia, masuk ke sebelah kanan. Okey. Ini kena ada orang kat bawah. Okey, tarik. Safwan. Tarik, ketat-ketat. Kemudian masukkan celah bawah dia. Lepas semayang isyak, kita semayangkan jenazah ya. Okey. Lepas tu sebelah kanan pula masuk. Okey, jangan, kalau jenazah ni betul-betul mati, kita buat ketat-ketat, kasih sendat, cantik nanti kain dia. Tapi kalau dia belum mati macam ni, jangan buat sendat-sendat, nanti dia boleh mati. Kalau kita buat ketat-ketat, dia boleh mati tahu, dia tak bernafas. Okey, satu lapis kita selesaikan. Biasanya kita buka bahagian muka dulu. Kadang-kadang keluarga lepas kita dah kapan tu nak tengok, bagi tengok. Okey, kejap. Kejap kalau. Yang satu lapis, lepas selesai satu lapis, dah masuk lapis yang terakhir, kalau kita nampak kain ni banyak lebih, kita lipat masuk dalam. So, kan? Macam tu. Jadi kalau terlebih pun hanya helaian yang terakhir saja. Okey, dia tak nampak sangat buruk. Okey. 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 Satu tali kita ikat bahagian punggung dia. Ikat bunga ke sebelah kiri jenazah. Sebelah kiri jenazah. Ikat bunga. Jangan ikat mati. Kemudian satu lagi bahagian lutut. Tempat yang kita nak ikat tu bahagian punggung, bahagian lutut dengan bahagian dada. Terlebih potong. Ikat bunga. Terlebih potong. Jangan ikat mati ya. Kenapa tak boleh ikat mati? Sebab nanti masa kita dah masukkan dia ke dalam tiang liang lahat, tali ni akan dibuka. Jadi kalau kita dah ikat mati, susah nanti kita nak buka semula. Ada minyak atar. Minyak atar ni kita buka, sapukan ke tangan kita, sapukan pada wajah-wajah jenazah supaya dia bau wangi, tak ada bau busuk. Dan kemudian boleh taburkan ke atas kain-kain dia, supaya jenazah tu berbau wangi. Okay. Bagian dada dia. Okay. Jadi tuan-tuan, beginilah keadaan kita selepas mengkafankan jenazah. Sebelum kita tutup wajah dia, kita buka dulu untuk bagi ahli keluarga untuk tengok, dan kalau nak cium ke, nak tatap wajah terakhir dia, dipersilakan. Selesai, semua ahli keluarga dah tatap, dah cium, kemudian kita tutup. Boleh tutup Zul? Dia kalau selapis dia tak lemas. Kalau 3 lapis dia lemas. Baik. Sekarang kita nak sembahyangkan jenazah. Baik. Sembahyangkan jenazah. Sembahyang isyak dulu. Okey, kedudukan jenazah lelaki, kalau kita nak sembahyangkan, kepala dia di sebelah kiri. Okey, tangkat. Okey, begini ya.
Kedudukan jenazah lelaki, kepala dia sebelah kiri. Kalau perempuan, kedudukan kepala dia sebelah kanan. Tapi sebenarnya tak ada masalah kalau tertukar. Bukannya kata tak sah semayang tu tetap sah. Cuma dari sudut adab nak membezakan lelaki dengan perempuan, kepala lelaki di sebelah kiri dan kepala perempuan di sebelah kanan. Sekarang jenazah adalah seorang lelaki. Baik. Orang yang paling afdal untuk mengimamkan jenazah adalah keluarga yang terdekat dengan dia. Kalau si mati ini seorang anak, dia masih punya ayah, ayah dia lebih afdal mengimamkan. Kalau yang mati ini seorang ayah, dia tak ada ayah dah, dia hanya ada anak, maka anak dia lah yang paling afdal. Kalau tidak, ahli keluarga yang terdekat. Siapa-siapa ahli keluarga terdekat, kita bagi peluang. Sebab itulah ruang dan peluang terakhir keluarga tersebut untuk memberikan penghormatan terakhir kepada si mati. Kita panggil siapa ahli keluarga dia tadi? Ni, anak dia, silakan jadi imam. Jadi kedudukan anak dia sebagai seorang imam pada jenazah, kalau jenazah lelaki, kedudukan dia ialah di bahagian kepala. Tentang dengan bahagian kepala. Kalau jenazah tu mak dia, kepala sebelah sana, kedudukan imam ialah di bahagian pinggang dia, tengah-tengah. Tengah-tengah. Itu kalau perempuan. Tapi kalau lelaki, bahagian kepala. Kita buat saf. Sekurang-kurang saf adalah 3 barisan. Sekurang-kurang. Sebaik-baiknya banyak lagi bagus. Tak ada masalah. Okey. Sembahyang jenazah adalah sembahyang yang paling senang sekali. Sebab dia tidak memerlukan suara yang kuat. Ada ramai orang takut jadi imam sebab apa? Sebab nanti jemaah dengar suara. Dia baca tak betul. Dia malu. Maka dia tak nak jadi imam. Tapi sembahyang jenazah, dia tak payah nak menjaharkan suara. Tak payah nak kuatkan. Baca perlahan semua. Kecuali yang kuat dia takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi perlahan. Baik. Rukun sembahyang jenazah. Yang pertama kena niatlah. Sahaja aku sembahyang ke atas jenazah ini. Sahaja aku sembahyang ke atas jenazah ini. Jenazah yang hadir ini. Kerana Allah 4 kali takbir. Kerana Allah Ta'ala usalli ala hazal mayyiti arba'an takbirat. Kalau makmum dia ingatlah makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Kemudian takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Selepas takbir yang pertama, dia akan membaca Fatihah. Baca Fatihah pelan-pelan, tak payah kuat-kuat. Jadi jangan takut orang tak dengar kita baca kalau salah pun. Jadi anak-anak, tolonglah imamkan jenazah ayah ataupun mak dia. Jangan bagi orang lain. Sebab apa? Sebab dalam solat jenazah kita, dia ada doa-doa. Doa untuk si mati. Kalau si mati itu orang yang paling hampir dengan dia, sama ada mak dia, ayah dia, isteri dia, maka penghayatan doa tu lebih berbanding dengan orang yang kita tak kenal. Entah siapa-siapa orang ni, tak pernah nampak datang ke masjid, mati baru datang masjid. Jadi imam tu kalau dia semayangkan, dia tak kenal pun dengan si mati, tak ada hubungan, tak pernah datang masjid, Allahu Akbar, dia penghayatan dan kesungguhan dia doa untuk jenazah tu berbeza dengan orang yang paling rapat dengan dia. Kalau anak, dia sungguh-sungguh, ya Allah ampunkan dosa ayah, ya Allah ampunkan dosa mak, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha. Dia sungguh, penghayatan dia, kesungguhan dia lebih lagi. Sebab itulah afdalnya orang yang paling rapat dengan si mati, supaya penghayatan dia lebih tinggi. Dan okey, takbir Allahu Akbar, baca Fatihah sampai habis. Tak payah baca surah. Jangan ditambah sunat baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, tidak. Cukup Fatihah waladdallin. Amin. Allahu Akbar, takbir yang kedua. Takbir yang kedua baca selawat. Selawat tu paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Cukup dah. Itu paling pendek. Siapa yang tak hafal Allahumma salli ala Muhammad? Semua hafal. Dan sebaik-baiknya ialah selawat Ibrahimiyah macam tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim sampailah fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi kita bagi tahu, kalau adalah anak tu dia jarang semayang. Kita bagi tahu semayang jenazah cukup senang, baca selawat Allahumma salli ala Muhammad lahu
Itu je yang aku hafal. Ulanglah 3 kali. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Cukup. Itu sekurang-kurang. Ataupun Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Baca sampai habis. Kalau dia hafal. Kalau tak hafal, baca sampai mana boleh je. Biasanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Ulanglah 3 kali. Itu ramai hafal. Habis. Itu takbir yang keberapa tadi? Yang ketiga. Kemudian takbir yang keempat, Allahu Akbar. Selepas takbir yang keempat ni, sunnah saja bacaan doa. Tak baca pun tak ada masalah. Tetap sah semayang tu. Apa doa dia? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kalau dia tak hafal, dia diam sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah dah. Kalau kita pergi ke Masjidil Haram, lepas takbir yang keempat tu, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak ada doa dah. Sebab apa? Itu hanya sunnah. Senang ke susah sembahyang jenazah? Senang. Tetapi ramai anak-anak yang susah nak sembahyangkan, mengimamkan jenazah ayah dia. Ramai sangat. Jadi tuan-tuan yang ada dalam majlis pada malam ini, tuan-tuan imamkanlah jenazah keluarga kita, mak kita, ayah kita, anak kita, ataupun ahli keluarga kita, abang, kakak kita, kita imamkan ke atas si mati. Ingat, saya tunjukkan yang paling ringkas sembahyang jenazah. Usalli ala hadzal mayyit, ataupun sahaja aku tak hafal doa bahasa Arab, sahaja aku sembahyang ke atas jenazah ini 4 kali takbir, imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Sampai situ saja. Itu seringkas-ringkas dan sependek-pendek sembahyang jenazah. Senang ke tak? Senang. Jadi tuan-tuan ingat, siapa-siapa lepas ni kalau berlaku kematian di kalangan keluarga kita, kalau kita tak hafal doa panjang, itu pun sudah memadai. Tapi kalau boleh, panjangkanlah sikit doa kita untuk si mati, untuk keluarga kita, mak ayah kita. Bagi panjang sikit, kena hafal dah daripada sekarang. Untuk persiapan mensembahyangkan jenazah. Baik, dah selesai semayang. Lepas semayang tu terpulanglah. Ada setengah orang tu berzikir panjang. Seafdalnya, lepas semayang segerakan. Kalau nak doa, cukup Al-Fatihah, kemudian terus doa. Fatihah tu bacalah Fatihah sebagai hadiah untuk jenazah. Kemudian terus doa. Doa pendek-pendek lah. Doa apa-apa yang kita hafal. Doa untuk kebaikan, keampunan untuk jenazah. Kemudian selesai. Amin. Terus kita angkat jenazah, naik ke kenderaan dan ke tempat pengkebumian. Ada setengah tempat, ada setengah, dia macam-macam jenis ada. Ada setengah tempat dia akan pandang kepada para jemaah. Terima kasih kepada jemaah sekalian kerana dapat sama-sama menguruskan sehinggalah menyembahyangkan jenazah. Saya mewakili ahli keluarga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua, dan mewakili ahli keluarga memohon kepada tuan-tuan sekiranya ada yang berhutang, si mati berhutang dengan tuan-tuan, bolehlah tuntut hutang tersebut daripada saya ataupun ahli keluarga saya, supaya jenazah dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat menikmati kenikmatan selepas kematian. Kalau si mati ini masih lagi berhutang dengan manusia yang hidup dan orang itu tak redha, dia masih belum menghalalkan lagi, maka si mati ini akan terseksa, tergantung dan terawang-awang dia tak dapat nikmat. Orang lain semula dapat nikmat, dah dapat masuk syurga, dia masih lagi tak dapat nikmat, tak dapat syurga sebab dia masih berhutang dengan manusia. Sebab itu hutang ni bukan, jangan kita pandang rendah, pandang kecil. Hutang ni sesuatu yang sangat besar. Bahkan dalam sirah Nabi, pernah Nabi tidak menyembahyangkan kepada seorang yang berhutang dan orang yang bunuh diri. Bukan kata kalau ada orang bunuh diri jangan sembahyangkan dia, kalau ada orang berhutang jangan sembahyangkan dia. Bukan bermaksud begitu. Nabi nak tunjukkan
bahawa besarnya dosa orang yang berhutang dan besarnya dosa orang yang membunuh diri. Jadi kena jaga-jagalah tuan-tuan. Cek baik-baik kita ada hutang dengan siapa, segerakan menyelesaikan hutang kita sebelum kita mendapat penyiksaan ataupun terseksa di akhirat dan di alam barzah. Selesai, kita dah bawa jenazah. Sebaik-baik orang yang mengiringi jenazah ialah berada di bahagian hadapan. Dia jangan ikut belakang. Jenazah jalan dulu baru ngikut, bukan. Orang yang mengiringi jenazah dia kena di hadapan. Kemudian berebut-rebutlah untuk membawa dan memikul jenazah, berebut dapat pahala. Orang yang mengiringi jenazah sehingga menyembahyangkan dapat pahala 1 kirat 1 gunung. Kemudian yang mengiringi jenazah sampai ke kuburan dapat 1 lagi pahala sebesar gunung. Allah nak bagi pahala kepada kita yang mengiringi jenazah sembahyang dapat 1 gunung pahala. Kemudian mengiringi sampai ke tanah perkuburan, Allah bagi 1 lagi gunung pahala sebesar gunung Uhud. Tuan-tuan yang pernah pergi ke Tanah Haram, tengok besar dan gahnya gunung Uhud. Begitulah Allah nak bagi pahala kepada orang yang mengiringi jenazah. Jadi kita iringi jenazah perlahan-lahan tanpa mengeraskan suara. Ada setengah tempat dia berzikir lah, la ilaha illallah, la. Tak payah. Senyap. Mengiringi jenazah senyap terus. Kalau tempat kuburan itu dekat, maka mengiri dengan berjalan kaki adalah lebih afdal. Tapi sebab kita tanam kat seksyen 21, kalau jalan kaki alamatnya bukan saja seorang mati, ramai nanti yang mati. Jauh. Jadi naik kenderaan tak ada masalah. Tapi kalau dekat, afdalnya berjalan. Kalau di Mekah tu dia berjalan, jalan jauh, nak dapatkan pahala berjalan tu. Okey. Kemudian baru naik kenderaan pergi ke tanah kuburan. Kemudian kita nak tanam. Okey, macam mana posisi jenazah ketika di dalam liang lahat? Liang lahat ni dia macam-macam jenis. Kalau tuan-tuan balik kampung, di kampung tuan-tuan kadang-kadang dia tanam dalam keranda. Kan ada setengah kampung tanam dalam keranda. Kalau di seksyen 21 kat Shah Alam dia tak ada keranda. Dia terus masuk ke dalam liang lahat. Kenapa yang ada keranda itu? Yang ada keranda tu sebab tanah perkuburan itu dia selut. Tanah selut. Kalau orang gali, kalau orang nak masukkan jenazah dalam tu dengan kawan-kawan tu sekali tertimbus, melekat, selut. Jadi nak tanam tu macam mana? Dia masukkan dalam keranda, dia bukakan wajahnya dan diciumkan. Dia ambil tanah sekepul, diciumkan sikit. Wajah dia dikenakan pada tanah tersebut, kemudian baru dia tutup keranda. Dah tutup keranda, baru dia akan angkat dengan tali. Dia akan masukkan tali. Macam mana kita masukkan tali ni? Masukkan bawah keranda, masing-masing pegang. Sana pegang, sini pegang. Pegang, kemudian masukkan ke dalam lubang kubur perlahan-lahan. Dia lepaskan tali. Lepas. Jadi keranda pun turun. Masuk dalam. Dia tak ada dah orang turun dalam tu. Tak ada orang sambut dalam. Jadi sekadar turunkan menggunakan tali. Itu tanah selut. Kalau tanah kat seksyen 21 tanah keras, cangkul pun tak boleh. Sebab tu dia guna backhoe. Gali guna backhoe tu. Sebab apa? Tanah keras, batu besar-besar. Tak larat nak gali. Jadi kedudukan jenazah di dalam liang lahat, kepala jenazah di sebelah kanan. Cuba kita angkat. Okey, tak payah tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkanlah, ini konon-kononnya ni kiblat. Ini kiblat. Okey, jenazah ni macam ni kedudukan dia. Okey, dia di sebelah kanan, kemudian akan dibuka tali. Buka. Siang kawan ni. Ketidurlah. Innalillahi. Okey. Dia akan buka. Okey. Dilonggar-longgarkan sikit kain dia, kemudian itu selepas kita dah masukkan. Kemudian dia akan mengiringkan jenazah ke dinding liang lahat. Dia ambil beberapa ketol tanah, dia ampu belakang dia supaya jenazah tu tak terbaring. Dia ampu belakang. Kemudian dahinya dicecahkan ke dinding liang lahat. Dia tengok liang lahat ni pun macam-macam jenis korek. Dia ada yang korek, kemudian dia buat lubang untuk masukkan jenazah. Kalau di seksyen 21 dia tak ada buat lubang-lubang terus, dia buat straight je. Kemudian dah tutup, dah ciumkan ke dinding tanah,
kemudian ditutup dengan kayu, kemudian ditimbus. Itu kedudukan jenazah di dalam liang lahat. Jadi tuan-tuan, kod-kod tuan-tuan ni jenis suka travel, daki bukit apa semua. Salah seorang daripada kawan kita mati, begitulah tuan-tuan kena uruskan. Mandikan dia kalau boleh mandi. Tapi kalau tak jumpa air atas bukit tu nak buat macam mana? Tayamumkan dia. Selesai, kemudian sembahyangkan. Dah sembahyangkan jenazah, kita balut dulu. Lepas mandi tu balutlah dengan apa-apa yang ada. Sebab dah atas tu mana kita bawa kain kapan. Balut, asalkan balut, sembahyangkan, kemudian tanam. Macam itulah kedudukan kalau kita nak tanamkan kawan kita ke atas bukit. Tak lama lepas tu kita pula mati. Siapa nak uruskan jenazah kita pula? Kawan kita mati, kita uruskan. Tapi lepas kita mati, siapa nak uruskan? Dah sesat atas bukit, pandai-pandailah urus sendiri. Okey. Selesailah, begitulah. Okey tuan-tuan, ada pertanyaan? Boleh buka. Kalau tak ramai tu lain ceritalah. Tapi kalau ramai tu sekurang-kurang kita buatkan 3 saf. Kalau kita nampak ramai, janganlah kita buat satu panjang, satu saf, jangan buat gitu. Susunkan dia. Nampak sekurang-kurang dapat 3 baris. Tapi kalau dah memang 3 orang je, janganlah susun 1, 2, 3 gitu. Jangan susun gitu. Susunlah sebaris, tak apalah. Tapi kalau ramai, kita buat sekurang-kurangnya 3 baris. Okey, terima kasih kepada Syekh Zul. Serban ni boleh buat semayang terus. Jubah ni pun kalau buat semayang pun boleh. Okey, bangun Zul. Terima kasih Zul. Okey. Buka cawat dulu. Nanti orang nampak. Cawat apa? Ahli Gusti. Semua. Okey tuan-tuan, ada pertanyaan lagi tak? Masa nak ke bumi, dia akan bukakan. Dia akan buka. Okey, ada apa lagi pertanyaan? Talqin, dia bukanlah sampai tahap wajib. Nak talqinkan boleh, tak talqinkan pun boleh. Tapi talqin tu ialah peringatan untuk orang yang hidup. Orang yang hidup ambil iktibar. Sebab kematian itu adalah sebaik-baik pengajaran. Jadi afdal untuk kita bagi peringatan tentang kematian ini kepada siapa? Kepada orang yang hidup. Tengok kawan kita telah pun pergi dulu. Ceritalah apa-apa tentang talqin tu. Jadi kita yang masih hidup buat persiapan. Sebab kita juga akan mendiami bilik macam mana kawan kita dimasukkan dalam liang lahat. Kita pun akan tidur di sana. Dia bagi peringatan. Nak baca talqin boleh, tak baca pun tak ada masalah. Jangan gaduh-gaduh je. Ni kata ini tak baca talqin bid'ah, yang baca talqin pun bid'ah. Dia saling bid'ah min bid'ah, itu tak cantik. Siapa yang nak baca talqin baca, tak nak baca sudah. Sebab saya sendiri mengurus jenazah, biasa kita talqinkan. Tapi ada permintaan daripada keluarga, ustaz tak payah talqin. Kita kata okey tak apa. Selesai tanam, balik je. Itu terpulang kepada ahli keluarga. Jangan gaduh-gaduh. Okey, ada pertanyaan lagi? Senang kan? 1 jam siap. Daripada kapan, kemudian sembahyang sampai tanam, 1 jam sahaja, insya-Allah. Okay, tuan-tuan, tak ada pertanyaan? Tak ada persoalan? Okay, Tuan Haji. Kan kapan dah siap ada. Baik, ada kawan saya dia jual set kafan. Ada set kafan sahaja, jumlah dia RM150. Siapa yang nak siap-siap letak kat rumah, nanti pesan pada anak-anak kalau ayah mati dah ambil ni. Dia susah-susahkan tuan imam dah siap potong, tinggal bentang je lagi. RM150. Ada satu lagi set dia siap dengan mandi. Dia bagi apron untuk 4 orang mengurus jenazah. Ada apron, ada sarung tangan, ada sabun. Cukuplah untuk mandi 180. Mandi dan kafan. Yang berminat nanti boleh hubungi saya lah. Bukan saya jual, saya tak jual, tuan-tuan. Saya tolong ikhlas je ni, tolong kawan tu. Dia pun nak tolong kita juga. Bila dah ada set tu senang. Tak payah susah-susah nak potong. Kadang-kadang tersilap macam tadi. Alamak, terlupa potong tepi. Sepatutnya kena potong tepi baju dia tadi.
Dah terlupa. Tapi set ni dah siap potong semua cantik dah. Diuruskan dan disediakan oleh pengurus jenazah profesional. Siapa yang berminat nak dapatkan untuk simpanan di rumah, boleh jumpa saya nanti. Ya. Nanti kan penuh lah bilik jenazah masjid. Masing-masing dah beli seorang satu. Okey. Kalau perempuan, dia 2 kain kita bentangkan yang saiz 2.5 2,5 meter tu. Kemudian kain ketiga dia akan buat kain bawah ni daripada pinggang sampai ke bawah. Itu kain ketiga, kain sarung. Kain keempat dia akan buat baju. Dia akan buat baju macam tadi kita potong-potong baju. Dia akan buat baju dia. Kain kelima dia akan buat tudung. Itu kalau perempuan. Cuma kat sini saya tak tunjukkanlah cara perempuan. Yang perempuan sebelum ni kita dah pernah buat kursus jenazah dan telah ditunjukkan oleh Bilal jenazah perempuan macam mana kalau nak buat tudung dia, nak buat baju dia, nak buat kain sarung. Senang je. Kain sarung tu kita potong-potong, kita balut je. Baju pun macam kita potong tadi, lebih kurang je. Kemudian tudung itu kita lipat-lipat jadi 3 segi, pakaikan dia macam tu. Pakaikan, tutup. Jadilah itu kain kafan perempuan. Kemudian kain yang membalut dia tu 2 helai. Jadi semua 5 helai. Saiz lebih kurang sama je macam lelaki. Okey? Ada persoalan lagi? Okey, kalau datang siri yang pertama, saya cerita macam mana apabila berlaku kematian, apa yang kita nak perlu buatkan kepada jenazah. Sebab malam ni jaranglah orang uruskan mandi malam-malam. Kecuali ada benda yang kita nampak mati, kita kena uruskan malam tu juga. Apabila kita nampak jenazah tu dalam keadaan berlumuran darah, kan, mati kena bunuh ke, ataupun mati dalam keadaan kotor, najis, terberak apa semua, jangan kita simpan sampai esok. Dah terberak-berak kita simpan sampai esok. Kalau dah terberak, dah keluar darah apa semua tu, dia termuntah darah, malam tu juga kita kena mandikan, kafankan. Semayang esok tak apa. Baik, bila berlaku kematian, antara benda-benda yang kita perlu siapkan, tanggalkan baju-baju dia, bersihkan badan dia, buang kalau ada tampal-tampal handy plus ke apa semua, buang cincin, jam, gigi palsu, sapukan minyak ke sendi-sendi dia. Sambil kita mengurut-urutkan. Sebab kalau kita tak buat gitu, nanti esok nak mandi jenazah, jenazah tu akan jadi keras. Kita nak buka tangan dia sebab nak basuh bahagian ketiak dia. Waktu tu kalau kita tak sapu, tak buat sapu minyak, sapu bahagian sendi-sendi ni akan jadi keras sangat. Sebab tu menyapu minyak masak boleh, minyak Johnson Baby pun boleh. Jangan minyak masak yang 3-4 kali kita dah goreng ayam tu. Minyak masak yang barulah. Sapukan ke sendi-sendi dia, sendi sini, sambil diurut-urutkan. Supaya masa nak mandi nanti kan dia tak jadi keras, terlampau keras. Sapu, kemudian letakkan di tempat tinggi. Kalau ada katil lagi bagus. Di bawah kaki-kaki katil tu disapukan minyak supaya binatang tak naik ke atas. Kita masa hidup, kita tidur, mana-mana pun kita tidur, semut tak masuk telinga kita, lubang hidung kita, lipan pun tak masuk telinga, lubang hidung kita. Sebab apa? Sebab ada malaikat jaga kita. Tapi masa mati, malaikat dah lepas tangan dah. Jadi kalau mati, boleh jadi semut dia akan masuk dalam lubang telinga si mati. Lipan ke, lipas ke, kalau mulut ternganga, habis dia masuk semua. Jadi sebab tu kita letak tempat tinggi, mengelakkan daripada semut-semut naik, masuk ke dalam lubang telinga, lubang hidung dia. Kemudian kita tutup mata dia, tutup mulut dia, kalau dia ternganga. Ada jenazah ni macam-macam tuan-tuan. Sakitnya mati tu, dia sampai ternganga, terbeliak mata. Nak cerita sakitnya mati. Kita belum mati lagi dan belum rasa sakitnya mati tu. Cukup terseksa. Jadi kalau terbuka mata, tutup mata dia, baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasanya dia akan tertutup. Mulut pun begitu. Tapi mulutnya kebanyakan kalau dah ternganga tu, dia nak tutup susah. Jadi sebelum kita tutup tu, kalau dia ada gigi palsu, keluarkan gigi palsu dia. Kalau boleh. Kalau tak boleh, jangan kita ambil ragum. Boleh keluar, tak ada keluar, biarkan. Tutup mulut dia, ambil tali, ikat.
supaya dia tak tenganga. Kalau tenganga, yang pertama nampak buruk ke atas jenazah, yang kedua bimbang-bimbang masuk lipas binatang apa melata dalam mulut dia. Tutupkan, dan kita alas tutup dengan kain batik lepas. Kain batik lepas ni penting, setiap rumah kena ada. Kemudian letakkan sesuatu benda yang berat atas perut dia. Kalau orang dulu-dulu dia ambil gunting besi, kita gunting plastik tu ringan, jangan kita letak gunting. Kita bukan percaya yang gunting tu untuk apa-apa, tidak. Dia sekadar nak memberatkan perut jenazah supaya tak masuk angin. Jenazah ni kalau dia biar lama-lama, tak dibuat begitu, lama-lama dia perut dia kembung. Kita tengok pun takut, macam orang nak bersalin, mengandung besar. Lepas tu dia letakkan benda berat supaya kurang nampak buruk ke atas jenazah. Apa-apa saja, kadang-kadang setengah orang tu letak gunting besi, ataupun ambil buku tebal, balutkan kain, letakkan ke atas perut dia. Jangan ambil Quran. Jangan ambil Quran, letak atas perut dia. Ada setengah orang tu dia ambil Quran, letak ke atas kepala jenazah. Quran tu bukan yang buat untuk begitu. Quran tu untuk dibaca, bukan yang untuk letak kat tepi dia. Kalau jenazah itu si pendosa, banyak buat dosa, maksiat, kita letak Quran depan pun nanti kena belasah juga. Kita tanam dengan Quran pun nanti kena belasah juga. Jadi Quran itu syafaat dia apabila Al-Quran itu dibaca. Kalau si mati ni sentiasa istiqamah, masih hidup, dia baca Quran, Al-Quran tu dia akan menemani. Tak payah kita ambil Quran tanam dengan jenazah, tak payah. Bacaan-bacaan lampau dia tu yang akan menemankan dan memberikan kebahagiaan kepada dia dalam barzakh. Itu persediaan kita kepada orang yang mati kalau dia nak uruskan jenazahnya esok. Okey? Jadi malam tu kena buat, bersihkan apa semua. Kalau dia pakai pampers, buangkan pampersnya, bersihkan. Najis-najis bersihkan, darah-darah lap. Kemudian jangan lupa laporkan kematian kepada pihak masjid. Telefonlah Tuan Imam, Tuan Bilal, ajutan kuasa masjid, telefon ayah saya mati. Nanti orang masjid dia akan adjust. Dia akan cek si fulan bin si fulan ni ahli khairat kematian ataupun tidak. Walaupun bukan ahli khairat, kita tetap akan uruskan. Cuma kita tak minta duit itulah. Duit tu kita akan minta selepas selesai, habis semua dah tanam baru kita minta. Kalau jadi dia tu ahli khairat kematian, jadi si mati, keluarga si mati, tak payah susah-susah. Kita akan uruskan daripada A sampai Z. Bahkan malam tu pun kita akan buatkan tahlil dan doa untuk arwah. Jadi keluarga jangan susah-susah, jangan repot-repot. Tenang. Semuanya akan diuruskan oleh pihak masjid. Kemudian cuma keluarga ni kerja dia apa? Pergi ke balai polis, buat report kematian. Pergi balai polis. Kata ayah saya umur 80 tahun meninggal dunia. Sebaiknya sebelum kita buat report tu kita dah panggil ambulan. Untuk ambulan datang, sahkan kematian. Sebab kita bukan doktor, mana tahu entah-entah ayah kita hidup lagi. Kita pandai-pandai kata dah mati. Jadi biar doktor yang sahkan kematian. Bila doktor dah sahkan kematian, baru kita pergi buat report polis. Sebab nak kebumikan jenazah, dia tidak boleh dikebumikan melainkan ada report polis, report kematian, ataupun ada report kematian daripada hospital. Kalau tak ada dua-dua benda tu, tak boleh kebumikan. Ada baru boleh kebumikan. Okey? Habis? Ada masalah lagi? Okey, insya-Allah mudah-mudahan kita siri pengurusan jenazah kita hanya 3 saja. Bermula daripada persiapan, siri pertama persiapan ketika nak mati sampai dah mati. Siri yang kedua kita cerita bagaimana nak memandikan jenazah, dan siri yang terakhir ini bagaimana nak mengkafan, sembahyang dan menanam jenazah. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit perkongsian. Tuan-tuan kalau pergi kursus jenazah 1 hari kena bayar kadang-kadang beratus-ratus. Kami bagi percuma je pada tuan-tuan. Itu pun ramai yang tak berminat lagi. Ilmu pengurusan jenazah saya bagi tahu sangat penting, sebab kita akan menguruskan jenazah ahli keluarga kita. Kita lebih mengenali ahli keluarga kita dan kita lebih menyayangi mereka, dan kita tak akan menceritakan keaiban dan keburukan si mati keluarga kita kepada orang lain. Tapi kalau orang lain yang menguruskan jenazah bukan keluarga dia, tuan-tuan bayangkanlah. Saya menguruskan jenazah ahli keluarga tuan-tuan, saya pun tak kenal bapa tuan-tuan yang tak pernah datang masjid ni, tak kenal. Entah siapa-siapa. Saya akan uruskan sekadar menguruskan biasa. Berbanding dengan orang tu saya kenal, sambil mengurus tu kadang-kadang kita nangis. Sebab tu anak masa mandikan jenazah ayah,
Ketika dia membasuh, menjirus wajah ayah, menyapukan wajah ayah tu, dia akan berdoa, ya Allah, ampunkan dosa wajah ayah ini. Wajah inilah yang mencium aku, yang membesarkan aku, yang memikirkan mencari nafkah untuk aku. Ketika basuh tangan, dia akan berdoa. Anak ni, jenazah ayah dia. Tangan inilah yang mengendong aku, yang mendodoi aku, yang membasuhkan berak aku, yang memandikan aku, yang mencari nafkah, membesarkan aku, yang menghantar aku ke sekolah. Ni tangan ini, kaki inilah. Penghayatan dia lain, tuan-tuan. Saya tak kenal jenazah. Jenazah ni tak pernah mandikan saya, tak pernah nak sekolahkan saya, tak pernah bagi nafkah saya. Berbeza dengan kalau anak yang menguruskan jenazah ayah dia. Sebab tu penting sangat ahli keluarga kena ada seorang yang boleh menguruskan jenazah, supaya dia lebih menghayati ketika mana menguruskan jenazah tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan sedikit perkongsian yang dapat saya kongsikan pada tuan-tuan. Selepas ini kalau berlaku kematian di kalangan ahli keluarga kita, kitalah bertanggungjawab. Panggil ahli keluarga kita, abang. Sebab kita beritahu kalau mati tu lelaki, maka mahram dia boleh mandikan, isteri dia boleh mandikan, suami dia pun boleh mandikan, anak-anak lelaki, anak perempuan boleh mandikan. Pakat-pakat ahli keluarga kita uruskan jenazah ayah. Orang lain tak payah. Orang lain kedua. Sebab bila orang yang tak dikenali ni, kadang-kadang mulut dia akan cerita. Cerita macam-macam lah kalau orang tu tak amanah. Kita dah cerita dah panjang sebelum ni. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian pada malam ni menambahkan lagi bekalan ilmu kita tentang pengurusan jenazah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.